Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Adila binti Osman daripada Politeknik Seberang Perai Pulau Pinang akan menyampaikan tajuk tahap keberkesanan pelaksanaan kursus Islamic Financial Planner IFP dalam kalangan pensyarah Politeknik Malaysia. Pengenalan, kursus IFP ataupun kursus perancangan keuangan Islam atau Islamic Financial Planner merupakan satu kursus yang dianjurkan khas untuk meningkatkan kompetensi pensyarah yang mengajar dalam bidang Diploma Keuangan Perbankan di KB dan Diploma Keuangan Perbankan Islam di IB. Kursus IFP dianjurkan bertujuan untuk meningkatkan mutu penyampaian pengajaran sekaligus menjadikan pembelajaran bersama pelajar lebih berkesan. Kajian daripada Ifiani UK dan Okolo Obiajulu tahun 2021 menunjukkan kelebihan latihan dan latihan semula kepada guru telah membantu meningkatkan penguasaan guru tersebut memperolehi kemahiran dan membolehkan guru untuk menghadapi cabaran dalam mengajar kemahiran praktikal. Pernyataan masalah untuk kajian ini terdapat 4 masalah yang menjuruskan kajian ini untuk dijalankan. Yang pertama adalah silibus baru yang dianjurkan oleh Politeknik Malaysia iaitu DPF 50093 Introduction to Financial Planning dan DPD 50373 Perancangan Keuangan Islam merupakan silibus yang baharu diperkenalkan. Justru itu para pensyarah memerlukan ilmu yang bersesuaian dalam bidang ini untuk diajar. Masalah yang seterusnya adalah kursus Islamic Financial Planner IFP perlu diambil bersama Islamic Banking and Finance Institution Malaysia IFIM. Untuk pengetahuan, IFIM merupakan penyelia utama bagi kursus IFP. Seterusnya, masalah yang ketiga, kursus IFP yang dianjurkan bersama IFIM memerlukan belanja yuran yang mahal iaitu sebanyak RM2,732 seorang. Dan seterusnya masalahnya adalah pensyarah perlu hadir kursus IFP yang dianjurkan oleh IFIM secara bersemuka selama 6 hari. Ringkasan objektif dan persoalan kajian. Kajian ini memperuntukkan 5 objektif iaitu yang pertama, mengenal pasti keberkesanan tahap peningkatan pengetahuan pada pensyarah. Kedua, mengenal pasti keberkesanan kandungan kursus. Yang ketiga, mengenal pasti keberkesanan kepada jabatan. Seterusnya, objektif keempat, mengenal pasti keberkesanan penyampaian khidmat penceramah. Dan yang akhir sekali, mengenal pasti keberkesanan penganjur latihan. Sorotan kajian melibatkan 5 pemboleh ubah termasuk pemboleh ubah utama iaitu pelaksanaan kursus Islamic Financial Planner. Kajian lepas daripada Ahmad dan Amin Marharkin 2018 menyatakan latihan dan perkembangan dapat ditaktifkan sebagai satu proses pelaburan terhadap manusia agar mereka dibekalkan dengan kemahiran yang diperlukan dan akhirnya mereka perlu melaksanakan tugas tersebut dengan bagus. Seterusnya, keberkesanan tahap peningkatan pengetahuan. Kajian daripada Caroline M. Thomas dan Matthew A. M. Thomas tahun 2012 menyatakan penguasaan dalam bidang akan membantu para pendidik dalam membuat perancangan, seterusnya memberi impak kepada proses pengajaran dan di dalam kelas kerana pengetahuan yang diperolehi akan membantu dalam proses mengorganisasi dan menyampaikan pengetahuan kepada pelajar. Pemboleh ubah seterusnya, keberkesanan kandungan kursus kajian lalu daripada Siti Nur Aisyah Sugomari 2014 menyatakan bahawa kandungan kursus yang sesuai akan meningkatkan motivasi guru-guru. Seterusnya, keberkesanan kepada jabatan. Kajian daripada Hasniza Abdul Karim dan Nurul Akmal Kamaluddin 2017 menyatakan faktor yang dapat menarik minat pelajar untuk memilih sesuatu institusi adalah faktor kompetensi pensyarah. Seterusnya, keberkesanan penyampaian khidmat penceramah. Kajian lalu daripada Ong CS menyatakan fasilitator yang juga merupakan penyampai kursus mengendalikan latihan dalam perkhidmatan harus mempunyai pemahaman yang kukuh terhadap tujuan dan matlamat latihan tersebut diadakan. Yang akhir sekali, pemboleh ubah keberkesanan ke penganjur latihan. Kajian daripada Siti Nur Aisyah Sugomari 2014 menyatakan guru-guru lebih suka latihan diadakan berdekatan dengan rumah kerana tidak ingin berpisah daripada keluarga. Metodologi untuk kajian ini menggunakan kaedah pendekatan kuantitatif yang mana menggunakan borang soal sidik
Borang soal sidik ini diambil sepenuhnya daripada kajian lalu daripada Siti Nur Aisyah Sugumari tahun 2014 yang mana telah memperuntukkan Alpha Combat dengan mencatat 0.811 hingga 0.934 menunjukkan indeks kebolehpercayaan penggunaan borang soal sidik ini adalah tinggi. Untuk reka bentuk persimpulan, populasi yang terlibat adalah seramai 40 orang pensyarah yang mana kerangka persimpulan diambil daripada pensyarah yang terlibat dalam bidang Diploma Keuangan Perbankan DKB dan Diploma Keuangan dan Perbankan Islam DIB. Teknik persimpulan daripada KG Morgan 1970 mencadangkan 36 pensyarah diambil, namun begitu pengkaji menggunakan sepenuhnya 40 orang pensyarah yang terlibat. Sampel saiz melibatkan 6 buah politeknik Malaysia yang mempunyai bidang DKB dan DIB. Untuk soalan ini mempunyai 5 konstruk iaitu bahagian A, B, C dan E yang mana masing-masing telah ditunjukkan daripada pemboleh ubah yang sebelumnya. Soalan ini menggunakan, soal sidik menggunakan soalan skala Likert yang mana hasil diperoleh daripada data ini akan direkod dalam jadual dan dianalisa menggunakan skor min. Pengumpulan data soal sidik secara atas talian ataupun Google Form ekoran daripada situasi pandemik yang berlaku semasa kajian ini dilaksanakan dan teknik yang digunakan adalah teknik mudah iaitu convenient teknik. Penemuan keseluruhan daripada kajian ini mendapati kelima-lima konstruk mendapat skor min yang tinggi daripada para pensyarah menunjukkan bahawa peningkatan pengetahuan, keberkesanan khusus, faedah kepada jabatan, keberkesanan penceramah dan keberkesanan penganjuran latihan mendapat persetujuan dan sokongan penuh daripada pensyarah untuk dilaksanakan. Hasil daripada penemuan ini menunjukkan bahawa objektif pertama mengenal pasti keberkesanan tahap peningkatan pengetahuan pensyarah telah berlaku peningkatan yang mana semua pensyarah bersetuju bahawa pemahaman dan pengetahuan mereka telah meningkat selepas mengikuti kursus IFP yang dianjurkan dan bersetuju bahawa mereka mampu menyampaikan semula ilmu yang diberikan ini melalui kursus ini disampaikan kepada para pelajar dengan lebih baik. Kedua, mengenal pasti keberkesanan kandungan kursus. Para pensyarah bersetuju bahawa kandungan kursus yang disampaikan dalam kursus IFP ini adalah bersesuaian dengan bidang mereka dan mencapai matlamat yang diharapkan sebelum menjalani kursus. Seterusnya, mengenal pasti keberkesanan kepada jabatan, para pensyarah bersetuju bahawa kursus ini memberi faedah kepada jabatan yang mana jabatan memperolehi faedah kerana pengurangan kos telah berlaku yang mana kos yang terlibat untuk penganjuran kursus ini hanyalah RM20 untuk seorang pensyarah daripada kursus yang dianjurkan oleh IFIM tadi melibatkan yuran sebanyak RM2,732. Seterusnya, pihak jabatan juga memperoleh faedah kerana kompetensi pensyarah telah bertambah setelah mengikuti kursus IFP ini. Seterusnya, objektif yang keempat mengenal pasti keberkesanan penyampaian khidmat pensyarah. Khidmat penceramah, mengenal pasti keberkesanan penyampaian khidmat penceramah. Para pensyarah bersetuju bahawa penyampaian penceramah adalah berkesan dan datang daripada penceramah yang berpengalaman, iaitu penceramah yang telah diiktiraf oleh IFIM sendiri untuk menyampaikan maklumat. Penceramah ini telah didatangkan daripada Universiti Utara Malaysia, daripada Fakulti IBS, Islamic Business Study. Dan yang akhir sekali, mengenal pasti keberkesanan penganjuran latihan. Semua pensyarah bersetuju bahawa penganjur latihan telah menganjurkan latihan dengan baik dan berkesan, yang mana kursus ini hanya dilaksanakan selama 3 hari dan secara atas talian. Ini menyokong kajian yang lalu daripada Siti Nur Aisyah Sugumari yang menyatakan bahawa para pendidik tidak gemar untuk menghadirkan diri secara lama
untuk berkursus di luar kawasan kerana enggan berenggang dengan keluarga. Jadi penganjuran kursus secara atas talian ini telah membantu para pensyarat untuk hadir kursus dengan lebih baik tanpa berjarakkan jauh daripada keluarga. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih.